Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. أما بعد. إخوة الإيمان، إخوة في الدين، ikhwatul kiram, a'azzakumullah wa hibbukumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwan, kita sambung baca lagi penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah. Bahasanya malam ni kita masuk penjelasan yang ke-17 pada muka surat 214. Iaitu kita sedang masuk bagaimanakah satu-satu bab dalam akidah difaham oleh Ahlus Sunnah. Iaitu bab yang kita masuk pada malam ini, iaitu bab Ahlus Sunnah mengimani tentang An-Nuzul. Ahlus Sunnah beriman tentang An-Nuzul. Apa dia An-Nuzul? Turunnya Allah ke langit dunia. Turunnya Allah ke langit dunia. Ini kita nak lihat dari segi pandangan Ahlus Sunnah. Dari segi pandangan Ahlus Sunnah, kita kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah di antara orang yang mengumpulkan hadis-hadis tentang hadis An-Nuzul dan buat satu buku nama Hadis An-Nuzul. Itu berkenaan dengan sifat-sifat Allah cerita dia turun. Dan kita nak lihat dari segi Ahlus Sunnah. Teringat saya perkataan para ulama salaf, kita ni kalau nak bohong semua bab pun bohonglah, tapi dua bab jangan bohong. Ada kalau kita bohong kan, dua bab jangan bohong. Yang pertama, jangan bohong tentang Allah menceritakan tentang diri. Jangan bohong pasal. Sebab Allah menggunakan perkataan وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Allah kata, siapakah orang yang paling zalim? وَمَنْ أَظْلَمُ, alif dibaca bagi atas, أَظْلَمُ sama dengan ahsanu, sama dengan asfala. Bila azlamu atau ahsanu, asdaku paling benar, maknanya yang semua di bawah dia yang paling, dia yang atas. Ahsanu yang paling cantik, yang paling elok, dia semua di bawah. Asfala paling rendah, tak ada dah benda paling rendah, dia lah paling rendah. Hak lain semua di atas dia paling rendah. Maka Allah guna wazan yang sama, azlamu, paling zalim. Paling zalim. Jadi kita kata paling jahat. Orang zalim ni orang jahat. Maka Allah kata azlamu, tak ada dah orang jahat melainkan orang ni. Tak ada dah orang jahat. Siapa dia? Iaitu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban. Iaitu orang yang suka berdusta tentang Allah. Dia bodoh, dia tak tahu. Jadi terciptanya agama-agama palsu kerana bohong pasal Tuhan lah. Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini. Lepas tu Tuhan mengilhamkan kepada sami-sami peneliti-peneliti kena buat ini, kena buat ini, dan pengikut dia buat lah. Berbohong. Bohong daripada Allah. Bohong daripada Allah, ciptalah agama, ciptalah akidah. Jadi kalau nak bohong pun, kata para ulama tentang Tuhan, jangan bohong. Dan jangan masuk akal ketika bercakap pasal Allah. Dan kita tidak ada hak
nak bercakap pasal Tuhan guna akal. Tak pernah. Dan Tuhan tak pernah bagi izin guna akal sembang pasal dia. Tak. Maka tentang Allah, guna dalil. Guna dalil. Macam mana Allah guna bahasa itu, kita mesti gunakan bahasa itu. Dan insan tidak boleh memberi sifat-sifat Tuhan. Insan tak boleh bagi sifat Tuhan. Maksud dia apa? Insan tak boleh, dia tak boleh design Tuhan. Dia tak boleh reka Tuhan. Tuhan yang bagi tahu sifat Tuhan. Takat mana Allah bagi tahu, takat Tuhan. Dan yang kedua, jangan bohong tentang apa? Jangan bohong tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bohong. Dua-dua pembohongan ini bukan kecil. Sampai bapa kepada Imam Al-Haramaini. Bapa Imam Al-Haramaini, bapa dia ulama, dia pun ulama. Bapa Imam Haramaini dalam syarah Muslim oleh Nawawi, itu ketika Nawawi membahas hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa bohong pada aku dengan sengaja masuk neraka, satu maq'adah, satu tempat duduk dari neraka ada. Maka bapa Imam Haramain tanya pada Imam Haramain, apa yang kamu faham tentang hadis ini? Anak dia kata orang yang berbohong kepada Nabi itu masuk neraka. Pak dia kata dia orang Islam kah? Anak dia kata dia orang Islam, tetapi menanggung dosa yang besar. Bapa Imam Haramain kata pada Imam Haramain, tak. Kalau dah Allah menyatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar, orang yang berbohong pada Nabi itu bukan orang Islam, dia kafir. Kenapa dia kafir? Dia mencipta wahyu, dia mereka agama dia. Sampai begitu bapa dengan anak jadi khilaf. Tetap orang yang berbohong kepada Allah dan kepada Rasul. Ini kita nak baca tentang sifat Allah. Sifat Allah kita mesti mencari dalil. Di antara ahli sunnah percaya Allah Ta'ala itu ada sifat nuzul. Nuzul ini sifat fi'aliyah, sifat perbuatan Allah. Allah ada sifat zatiyah, sifat zat. Allah juga ada sifat fi'aliyah, fi'il. Allah bergerak. Ahli sunnah wal jamaah, selalu saya suka ingatkan, ahlu sunnah wal jamaah selalu dikatakan orang yang paling layak mendapat gelaran ahlu sunnah wal jamaah adalah sahabat Nabi, adalah sahabat. Maka kita mendapat gelaran ahlu sunnah kerana kita mengikut sahabat. Kenapa mesti ikut sahabat? Kerana sahabat mengaji dengan Nabi. Mereka Allah izinkan teman Nabi. Mereka Allah izinkan melihat wahyu turun. Ketika mereka hidup, wahyu turun. Kemudian zaman mereka zaman yang diberkati. Quran kata kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi. Kamu adalah khaira ummah. Siapa dia khaira ummah? Sahabat. Mereka adalah khaira ummah. Maka kita kena ikut khaira ummah ataupun salaful ummah, ummah yang sebelum daripada kita. Maka ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlu sunnah, orang yang mengikut sunnah Nabi. Wal jamaah, mereka itu satu jamaah yang mengikut sunnah. Walaupun kita ni tak pernah daftar, kita tak pernah daftar mungkin NGO orang daftar kan, tapi kita adalah ahlu sunnah. Kita ada simbol. Di antara simbol ahlu sunnah itu apa dia? Apabila kita bercakap tentang nuzul, Allah turun, bahasa kita sama, fahaman kita sama. Itulah simbol ahlu sunnah. InsyaAllah orang ahlu sunnah tak pernah berbeza pandangan tentang sifat Allah. Sebab sifat Allah ni benda yang paling asas, mendasar. Allah tak bagi hak kita ulang, dia yang ulang sendiri. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat tentang wajibnya beriman tentang turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala an-nuzul ke langit dunia pada setiap malam.
An-nuzulu termasuk di antara sifat-sifat khabariyah fi'liyah. Sifat khabariyah fi'liyah, sifatnya Allah khabarkan sendiri tentang perbuatannya. Sifat ini bukan para ulama ijtihad. Sifat ini khabariyah fi'liyah. Dia khabar daripada Allah sendiri. Allah yang khabar dia ada sifat ni. Allah yang khabar dia ada fi'il ini. Terdapat sejumlah dalil yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit terendah, langit dunia, pada setiap malam. Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Itu terdapat sejumlah dalil yang begitu banyak. Nanti kita akan sebutkan martabat dalil-dalil itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tengok ahli sunnah. Ahli sunnah bercakap akidah, kita dah belajar ada awal dulu. Mesti ambil Quran, mesti ambil hadis. Hadis yang nak jadi perbahasan dalam akidah, dia mesti dia sahih. Dhaif tak boleh jadi perbahasan akidah. Tak boleh. Akal jauh panggang daripada akidah. Tak boleh. Jangan digunakan akal. Dia kata Allah Ta'ala turun, dan kita nampak nanti kita turun tangga, turun rumah, turun kereta, turun motor. Itu akal jauh panggang daripada. Itulah orang-orang tidak dapat hidayah. Dia guna ucap dia, dia samakan nuzul Tuhan dengan nuzul dia. Sudah ada orang kata rihul syirki, rihul syirki, angin syirik itu sudah ada, bau syirik itu sudah ada. Ahlu sunnah kata Tuhan macam mana pun, laisa kamitslihi syai', takkan sama Khaliq dengan makhluk. Maka ahlu sunnah diambil daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yalqa thuluthul laylil akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa u'tiyah وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. Nabi kata Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam, seraya menyeru, siapa yang berdoa padaku maka aku mengabulkan doanya, siapa yang meminta kepadaku maka aku memberinya, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku maka aku mengampuninya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Abi Asim dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini adalah, kalau kita tak kata sahih pun, nama Bukhari, Muslim kita dah bermartabat. Maka ahli sunnah dalam bab akidah menerima nas-nas Quran dan hadis-hadis yang sahih. Seperti mana ada dalam hadis yang sahih tentang sifat Allah, maka begitulah kita mensifatkan Allah. Dan kita tak payah bimbang, tak payah bimbang. Dalam hadis ini Nabi kata Rabb kita, Rabbuna, Rabbuna. Kita jangan guna kalimah Rabbuna. Sekali-sekala kita kena cakap dan kita beriman kepada Rabbuna. Rabbuna, siapa dia? Pencipta kita. Rabbuna, pencipta kita. Kita kata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu bahasa terjemahan lah. Tapi yang benarnya Rabbuna. Rabb ataupun Rabbi. Rabbuna, Rabbuna Allah. Pencipta kita Allah. Pencipta kita namanya Allah. Rabb itu sifat dia, rububiyah. Mengurus, mengacau, buat itu, buat ini, semua dalam bidang kuasa. Apa dia? Dia itu Allah. Rabbuna Allah. Rabbuna Allah. Rabb kita adalah Allah. Pencipta kita adalah Allah. Nabi kata Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Ini kita kena tahu Nabi yang sebut. Ini bukan profesor-profesor yang rambut kacak putih itu sebut. Ini Nabi sebut. Apa masalah ada kan? Tak mana yang tak faham, tak mana yang akan dikelirukan oleh orang. Keliru itu simbol apabila kita tak puas hati.
Kita ambil cakap umat, kita taksir cakap Nabi. Itu yang masalah. Patut cakap Nabi itu diguna mentaksirkan cakap umat. Kita ambil perkataan ulama, ulama punya bahasa boleh menandingi bahasa Nabi. Itu masalah kita. Lebih-lebih ulama Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, ini orang-orang kita nak pakai bahasa mereka tentang bahasa Nabi. Nabi guna bahasa yanzilu rabbuna turunlah Rabb kita, turunlah pencipta kita tabaraka wa ta'ala kulla lailatin, setiap malam, ila sama'i dunia, kepada langit dunia. Ini langit dunia. Atas ada lagi. Atas ada lagi. Subhanallah. Maka tak apa benar lah, walaupun kita ni orang, bukan orang sains, bukan profesor saintis. Tak benar lah kalau orang kata bumi ni bulat. Tak benar lah kalau bulat dia betul. Dia ada langit. Tak benar lah, tak tepat lah. Habis kalau tak bulat, apa dia? Benda bertingkat. Langit ni benda bertingkat. Tengoklah depan mata kita, benda bertingkat. Apa dia punya sifat kata, atau sifat wujud, atau sifat apa, benda bertingkat. Kita paling bawah, kita ada bumi. Di atas sana tak ada bumi. Di atas sana langit, di atas langit as-sab'u samawat, ada 7 lapis, kata surah Al-Isra. Bawah sekali kita ni lantai. Bawah kita ni tempat disenadi dan jasad-jasad anak Adam. Bawah kita ni dah tak ada apa dah. Bawah kita ni tempat tanah murah. Tak bawa cepat lah kalau bumi itu bulat. Tapi orang saintis dia dengar lebar. Nabi Aqidah Ahlussunnah tak percaya bumi ni bulat. Tak mesti benda kita tengok bulat itu bulat. Tak percaya, cuba tengok. Kita bawa kereta, ada lorong potong sisi tu, dia timbul cermin besar tepi. Biasa tengok ada cermin besar timbul tepi. Jadi kita pun dia tengok cermin besar tepi, kita akan nampak di cermin tu motor duk main, lori main, semua jadi bulat. Lori main bulat, semua main bulat. Pasal apa? Kita tengok kat cermin. Tapi betul-betul lori tu bulat kan? Tak, macam mana nampak bulat? Di cermin dia bulat. Bumi yang kita duk tengok hari ni, kita kata dia bulat, dia adalah diambil dengan gambar. Ditunjuk kepada kita. Maka tidak mustahil, kerana pandangan digital itu, bumi nampak bulat macam cermin tepi jalan. Quran kata apa? Dihampa. Allah Ta'ala alam. Baik kita beriman dengan Quran daripada orang putih kata hidayah. Tapi masalah kita itulah. Masalah kita, setiap hadis Nabi nak kena ada umat menafsirkan. Umat, kalau Nabi sebut pasal lalat, tak ada orang taksir pasal lalat, maka hadis lalat tak kena. Nabi sebut pasal madu, tidak ada profesor kaji madu, hadis madu tak kena. Nabi sebut habatul sauda, tak ada profesor kaji habatul sauda, tak naik hadis tu. Subhanallah. Inilah masalah iman zaman kontemporari. Iman fi asrina, iman musim kita ini macam itulah. Kita bantah kajian itu. Kalau kita bantah, dia kata kita bantah nas. Kita bantah kajian dia kata kita bantah agama. Subhanallah. Kajian sudah jadi agama, agama sudah jadi kajian. Agama kalau dikaji dia adalah wahyu. Maka ini bahasa Nabi. Rabb kita, Tuhan kita turun ke langit dunia. Nabi kata, Nabi sebut. Kita kata beriman. Buka hadis 40. Seingat saya hadis yang kedua sebelum cukup 40 tu. Hadis itu diperselisihkan oleh para ulama sahih ataupun tidak. Tapi An-Nawawi bermati-matian mempertahankan dia adalah sahih, sebab maknanya begitu dahsyat. Apa Nabi kata? Nabi kata, la yu'minu ahadukum
hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampailah dia tundukkan nafsu dia, emosi dia, pemikiran dia kepada apa yang aku bawa. Abahku dia beriman, apa yang aku bawa kena berupan. Aku kata Tuhan turun ke langit dunia, siapa berani kata Tuhan tak turun? Letak aku kata depan pemikiran, nafsu, pandangan ulama, mazhab tak boleh kata. Bukan tak boleh ikut Nabi. Itu cara beriman, itu cara beriman kepada Allah. Apa jadi? Seraya menyeru. Masa tu Allah turun mai pula macam mana? Iaitu hina yabqa thuluthul lailil akhir, apabila baki malam itu tinggal 1/3. 1/3 lagi nak masuk waktu subuh. Kalau kira dengan jam, mungkin lagi 3 jam lagi nak masuk, 3 jam yang akhir nak masuk waktu subuh. Yanzilu Rabbuna Allah diturun sampai ke langit dunia. Untuk apa? Untuk bagi jalan pilihan raya kan? Ya. Dia turun untuk apa? Fayaqul, dia turun untuk berseru. Macam mana Tuhan seru? Nabi tak cerita dia seru macam mana. Maka seru yang layak dengan seruan. Apa yang dia seru? Dia kata, "May yad'uni fa astajib lahu." Siapa yang berdoa padaku, aku nak terima doa. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta, aku nak bagi. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Siapa yang istighfar, aku nak terima istighfar dia, aku nak ampun dosa. Ini khatul iman. Ini yang sebut kepada kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkenaan dengan hadis ini ikhwan, mari kita selesaikan beberapa perkara dulu sebelum kita masuk apa yang Tuhan kitab kita nak sampaikan. Yang pertama, hadis yang kita baca ni hadis Abi Hurairah, hadis Bukhari, Muslim. Ini hadis ini ikhwan, lebih 28 para sahabat Nabi riwayat. Lebih daripada 28 orang sahabat riwayat. Hadis ini memenuhi ciri-ciri hadis mutawatir. Hadis ini memenuhi ciri-ciri hadis mutawatir. Mustahil ada kesepakatan di dalam berbohong. Demi Allah sahabat tidak berbohong. Demi Allah, walaupun seorang mereka adalah udul, mereka adil, tak bohong kan? Macam kita kata hadis sudi, 70 sahabat riwayat. 70 sahabat riwayat. Hadis ini lebih daripada 28 orang sahabat dengar berulang-ulang kali hadis ini. Nabi kata, Rabbuna turun ke langit dunia 1/3 yang akhir, dia berdoa. Siapa yang dia berseru, siapa yang berdoa, dia nak makbulkan. Siapa yang meminta, dia nak tunaikan permintaan itu. Siapa yang istighfar, dia nak terima istighfar itu. Maka siapa yang menolak hadis ini, maka dia telah menolak sesuatu yang sangat disepakati kebenaran. Maka dia tolak kebenaran, dia mula bertemu dengan kesesatan. Yang kedua, ikhwatul iman, hadis ini menceritakan tentang Allah Ta'ala itu turun secara hakiki, bukan maknawi. Allah turun, Rabbuna yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun hakiki. Dia turun dengan kebesaran, keagungan, kehebatan, dia turun. Dia turun. Ditanya kepada Imam Abu Hanifah, macam mana nak faham hadis yanzilu Rabbuna? Abu Hanifah kata yanzilu bila kaif. Ini perkataan Abu Hanifah disimpan di dalam buku I'tiqad A'immatul Arba'ah oleh Muhammad Abdul Rahman Khumaisi. Dia tulis hadis itu Aqidah Imam 4 Mazhab. Apa kata Abu Hanifah? Yanzilu bila kaif. Turunlah Tuhan kita dalam hadis tadi, tidak ada cara bila kaif, tanpa kita tahu cara. Kerana Nabi tak sebut bagaimana cara dia turun. Nabi cuma kata dia turun. Imanlah, wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah.
beriman dengan Nabi sebut itu wajib, bertanya lebih sampai jadi ragu, itu dapat dosa kesesatan, dosa bid'ah masuk neraka. Tengok bagaimana ulama dulu faham hadis itu. Faham hadis itu. Yang ketiga, ikhwatul iman, maka dalam hadis ini tidak dibenarkan kita mengubah maknanya, yang kita panggil dengan nama tahrif. Tak boleh kita ubah makna. Saya ulang, yang pertama kita selesaikan hadis ini dulu. Yang pertama, hadis ini lebih daripada 28 orang rawi hadis ini. Banyak rawi. Yang kedua, hadis ini Allah Ta'ala menceritakan dia turun secara hakiki, bukan maknawi, bukan makna dia turun. Memanglah Nabi kata Tuhan turun, ya lah, dah rahmat dia turun macam dia turun, itu maknawi. Ini hakiki, dia turun. Yang ketiga, tidak boleh kita ubah makna turun itu. Kita tak boleh kata bukan Tuhan yang turun, malaikat yang turun bawa perintah, bawa nak angkat doa. Tidak, itu mengubah makna. Kerana Nabi kaitkan yanzilu Rabbuna, turunlah pencipta kita. Takkan malaikat pencipta kita? Takkan rahmat itu pencipta kita? Yang mencipta kita Allah. Nama pencipta kita, nama Khalik kita itu Allah. Dia Allah, dia Ar-Rahman. Jangan memberanikan diri mengubah makna. Kenapa? Kerana Nabi ketika baca hadis ini, Nabi tidak mengubah seperti itu. Tak boleh kita kata rahmat dia, tak boleh kita kata yang turun tu perintah dia, tak boleh kita kata yang turun tu malaikat-malaikat dia. Itu semua tafsiran yang batil. Kita tengok original agama ni duduk sama mana? Agama ni dia original duduk sama mana? Agama ni masih dianggap suci dan bersih apabila kita boleh selamatkan agama itu daripada pemikiran dan hawa nafsu. Original agama itu, orilah agama itu. Jangan tambah, jangan tekuk. Kalau kita pergi beli di kedai tu, kita beli sup kosong tak bubur sambal, jangan tekuk sambal. Sup tu tak original. Kita kata tawak, tawak tu lah yang original. Kita nak bagi orang pasal sup asal, tawak bubur ni sup warna putih jadi warna hitam, penuh dengan kicap, tapi sedap, tapi wajah asal dia hilang. Jauhkan. Ini sifat Allah, ini sifat Allah. Makhluk tidak tahu tentang Allah, tetapi kita telah menjadikan makhluk itu sekutu dengan Allah. Allah katakan dalam ayat dia, am lahum syuraka, kamu ada sekutu baru ke? Syara'u lahum minad din, yang dia membawa syariat baru pada kamu, ma lam ya'zam bihillah, apa yang Allah tak izin. Allah izinkan kita ubah sifat dia? Allah izinkan kita terjemah sifat dia? Allah izinkan? Kalau dia kata dia turun, kita kata tak, bukan dia turun, malaikat dia turun. Allah izinkan itu? Allah tidak pernah izin. Dan Nabi sendiri senang 1000 bahasa Nabi tutup dia, tak mau lepas pasal macam mana dia cerita begitu. Yang ketiga, yang keempat, ikhwatul iman, kita kena tahu apa dia. Yang keempat, kalaulah diubah makna turun itu kepada makna lain, maka orang kata apa, keaslian hadis itu akan tercemar. Allah katakan secara zahir dia guna lafaz nuzul, dia turun. Tiba-tiba kita kata bukan dia yang turun, wakil dia yang turun, rahmat yang turun, malaikat yang turun. Secara zahirnya hadis itu, perkataan Rabbuna itu kena dicabut. Yanzilu malaikat, yanzilu rahmatu Rabbuna, yanzilu maghfiratu Rabbuna, kena diubah. Dia akan menyalahi zahir hadis itu semua. Yang kelima, ikhwatul iman, kita kena berhati-hati, iaitu kita ketika menafsirkan hadis-hadis seperti ini, haruslah dengan sesuatu makna yang makna itu tidak
menggugat keaslian dia. Kena hati-hati. Mesti kita kena hati-hati. Kalau kita kata, kalau orang kata betul hadis itu hadis sahih, yang turun tu bukan Tuhan. Kalau Tuhan turun, habis arah tu siapa duduk? Apa antum nampak? Kesesatan sudah masuk dalam kepala. Dia sedang meletak sifat ketidaksempurnaan pada Tuhan. Tuhan mampu buat aras, maka Tuhan tak mampu mengosongkan aras. Ini sifat lemah itu. Tuhan mampu buat aras, Tuhan mampu turun daripada aras tanpa mengosongkan aras. Itu kehebatan. Itu kehebatan. Kita beriman dengan Tuhan, tapi di satu pihak Tuhan yang kita beriman ni, kita beriman dengan Tuhan, tapi kita letak sifat dia. Dia tak libat lagu ni, dia tak libat lagu ni. Siapa Tuhan ni? Dia tak libat lagu ni. Mana boleh dia turun daripada arah, nanti arah kosong, siapa nak duduk? Teori kita, oksigen, kalau kosong lagu ni, oksigen masuk. Kalau Tuhan turun, nanti ada makhluk duduk di atas aras, maka sudah ada duduk. Masya Allah, begitu buruk syaitan membisikkan kepada manusia ini. Ikhwan, kita katakan sebenar-benar yang turun itu adalah Allah. Kenapa? Kerana dalam hadis tadi Nabi kata perkataan may yad'uni, siapa yang berdoa pada aku. May yad'uni. Jadi kalau kita kata rahmat turun, takkan rahmat itu kata siapa yang berdoa pada aku. Kalau kita kata malaikat turun, lagi syirik. Takkan malaikat kata may yad'uni, siapa yang berdoa pada aku, siapa istighfar pada aku. Maka kalimah may yad'uni, siapa yang berdoa pada aku, itu adalah kalimah Rabbuna. Maka kerana itu selayaknya Allah turun dengan sifat kesempurnaan yang dimiliki, kerana dia nak menyampaikan kalimah-kalimah barakat. Dia nak menyampaikan seruan-seruan yang besar ini. May yad'uni. Apa maksud may yad'uni? Antum tengok tu. Siapa yang berdoa padaku, maka aku kabulkan. Siapa minta padaku, aku berikan. Siapa yang mohon ampun padaku, aku ampunkan. Kalau malaikat turun, kalau malaikat kata macam ni, syiriklah kita dengan malaikat. Kita tak pernah sembah malaikat, kita tidak pernah beristighfar untuk malaikat, kita tak pernah minta ampun kepada malaikat. Dan apa hak malaikat nak kata siapa yang berdoa pada aku? Kalau malaikat kata siapa berdoa pada aku, malaikat sudah jadi Tuhan. Maka taksiran Tuhan turun diganti dengan malaikat turun, Tuhan turun diganti dengan rahmat turun, itu taksiran yang batil dan mungkar, yang taksiran itu khilaf dengan zahir makna. Maka siapakah yang berani memberi terjemahan lain daripada itu? Maka itu seorang yang sangat tidak betul. Kalau dia kata rahmat turun, mungkin orang boleh terima lah. Tapi pada perkataan menyeru itu, siapa yang berdoa pada aku, yang tu dia nak sandak pada siapa. Dan Tuhan tak turun, Tuhan duduk di aras. Yang turun rahmat dia. Maka rahmat yang turun itu, rahmat boleh cakap, rahmat ni makhluk kan? Kalau rahmat boleh bercakap, bermakna kita sedang sembah rahmat Tuhan. Itu tidak betul. Itu tidak betul. Kalau malaikat yang turun, tidak layak malaikat menyatakan siapa berdoa pada aku. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang benarnya apa dia? Allah yang turun secara hakiki. Dia yang turun secara hakiki. Baik, baru kita tengok tuan kitab kita nak kata apa. Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, yang wafat pada tahun 448 Hijrah. Ini semua ulama-ulama dahulu lah. Dia mati 448. Dia kata, antum tengok, mari kita tengok siapa yang jujur. Kalau Pak Nyambung dia kata, mari kita tengok siapa yang kena. Dia paling dahulu semua keluar berdoa, mari kita tengok siapa yang kena. Ini mari kita tengok siapa yang jujur. Yang kata 1/3 akhir malam,
yang turun itu sebenarnya adalah Allah, yang kata demikian itukah jujur? Ataupun yang kata bukan Allah yang turun, rahmat dia turun, itukah jujur? Jujur ni maksud dia apa? Jujur ni maksud dia jujur benar. Kalau kawan tu kata biru, dia sampai biru, jujur. Pak Amin kata kat saya biru, saya bisik dekat abang saya kata biru tu. Jujur kat saya? Tak jujur. Jujur macam mana? Pak Amin kata hijau, saya bisik abang saya hijau. Muda tak tambah, tua tak tambah. Hijau. Dah Pak Amin kata hijau. Jujur. Nabi kata Allah turun. Siapa yang jujur? Yang jujur adalah umat Nabi yang guna bahasa Nabi. Allah turun. Yang tidak jujur sama dia, rahmat yang turun, malaikat yang turun, ini orang tidak jujur. Kenapa dia nak ganti tempat Tuhan dengan rahmat? Apa faedah dia dapat? Ya, dia dapat faedah. Kenapa? Kerana musuh ahli sunnah tak akan menerima tafsiran ahli sunnah. Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah, Syiah tak boleh menerima wajah asal yang dia tak diterima. Ikhwan, Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah wafat pada tahun 448 Hijrah berkata, para ulama hadis, para ulama ahlul hadis menetapkan, tengok ulama hadis mereka jujur. Tengok dia apa yang dia baca hadis tu, apa dia kata? Dia menetapkan turunnya Rabb Azza wa Jalla ke langit terendah pada setiap malam, tanpa menyerupakan turunnya Allah itu dengan turunnya makhluk, tashbih, tanpa mengumpamakan tamthil, tanpa menanya bagaimana turun takyif, tetapi menetapkannya sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dengan mengakhiri perkataannya padanya tanpa komen, memperlakukan khabar yang sahih yang memuatkan hal itu sesuai dengan zahirnya, serta menyerahkan ilmunya kepada Allah. Inikah orang yang jujur atau siapa orang yang jujur? Ulama-ulama hadis kata dah Tuhan kata Tuhan turun, maka kita kena sepakat Tuhan turun, jangan kita khilaf. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Peganglah dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Ayat di atas sikit, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Sesiapa yang berpegang dengan tali Allah, Allah tunjuk dia ke jalan yang lurus. Maka ulama ahlu sunnah kata Allah turun langit paling rendah. Langit ni lah langit paling rendah, pasal di atas dia ada langit, ada langit, ada langit. Dia lah yang paling rendah hati umum kepala kita ni. Bila Tuhan turun, Tuhan duduk tak mana, Nabi tak apa. Kenapa nak tanya? Kita nak tanya lah, dia yang turun, takkan dia duduk tak mana? Dia itulah otak setan. Yang itulah otak syaitan. Itulah otak Mu'tazilah yang sesat, Jahmiyah yang sesat. Otak yang benar, otak para sahabat. Dahulukan akidah para sahabat. Sahabat tanyakah kepada Nabi? Dah. Wal mu'minun kullun, wal mu'minun, orang-orang yang beriman itu kesemuanya beriman. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Amana rasul, rasul itu beriman dengan apa Allah turun kepada dia. Wal mu'minun, dan semua orang mukminun, para sahabat beriman apa? Kullun, kesemuanya dari sisi Allah. Contoh mereka. Kita contoh apa? Kita contoh, ada ulama kata yang turun rahmat Tuhan. Ulama dengan sahabat, ulama dengan sahabat hang tak tahu beza. Lihat semua tempat dalam Quran, sahabat ahli syurga, sahabat ahli syurga. Ulama yang kata anak ikut cakap dia ni, tengok asal akidah dia siapa? Mu'tazilah. Hang tinggal sahabat ahli syurga, hang ikut Mu'tazilah. Masya-Allah. Ni otak apa? Tapi cakap di sinilah. Saya di sini yang baca tajuk ni. Baca tempat lain dia telah keluar kemana.
Dia kata kita syirik. Mana boleh Tuhan. Dia kata mana boleh Tuhan. Kemampuan Tuhan dia petikai. Come on baby. Mana boleh Tuhan turun? Siapa yang kata mana boleh tu kalau bukan syaitan? Nabi kata Tuhan turun. Kenapa keluar daripada lidah kita mana boleh? Nabi kata Tuhan turun. Bukan mana boleh. Dah turun dah. Tiap-tiap malam kita kata mana boleh. Ini otak yang mesti datang kepada Allah. Mesti datang kepada Allah. Tengoklah, saya ulang lagi. Apa kata Abu Uthman As-Sabuni? Kenapa diangkat nama Abu Uthman As-Sabuni? Dia juga ulama, dia bukan sahabat. Kenapa diangkat nama dia? Kerana bahasa dia sama dengan bahasa sahabat. Kenapa? Apabila Nabi kata Allah turun ke langit dunia, para sahabat kesemuanya ijma' sahabat adalah maksud agama. Sahabat kesemuanya sabitkan sifat itu. Allah turun ke langit dunia. Tak ada seorang ingkar. Ijma' di kalangan sahabat yang Rabbuna, Tuhan kita turun. Maka siapa sahaja yang perkataan dia sama dengan ijma' sahabat, maka orang itu diangkat nama orang itu. Dia kata para ulama hadis menetapkan, para ulama hadis tetapkan turunnya Allah. Para ulama hadis bukan mereka duduk, mereka fikir-fikir Tuhan turun, tidak. Mereka ambil hadis dan mereka sandarkan kepada hadis itu. Dan hadis itu kata Tuhan turun, kita mesti tetapkan Tuhan turun. Kita tetapkan Tuhan turun kerana ada hadis kata Tuhan turun. Akidah mereka akidah hadis. Pasal itu nama lain kepada ahli sunnah apa dia? Ahlul hadis. Orang kata akidah ahli sunnah, akidah ahlul hadis sama. Akidah ahlul hadis, akidah ahlus sunnah sama. Kenapa? Mereka semua bawa akidah kepada as-sunnah. Maka Allah Ta'ala turun tanpa menyerupakan turun Allah itu dengan turunnya makhluk, tashbih. Jangan kita kata Tuhan turun, itu orang duk kontra tingkat 56 pun turun juga, itu tashbih. Kenapa otak hang ni nak jalan turun pegawai kerajaan dengan turun Tuhan? Oh jahat sangat otak ni sampai sekarang tu. Tuhan turun, berimanlah. Bagaimana? Tanpa tashbih, jangan diserupa-serupakan. Tanpa mengumpamakan tamsil. Bawa contoh, jangan. Tanpa menanya bagaimana takyif, jangan tanya. Imam Malik saja hambat lawan terbelah. Aku lihat hanya dalam kesesatan. Kenapa? Wal iman bihi wajib. Iman dengan hadis yang sahih wajib. Kenapa nak tanya? Imam Abu Hanifah kata yanzilu bila kaif, turun. Dululah saya ingat, mungkin ikhwatul iman, ikhwatul kiram boleh ingat. Dulu orang kata mazhab Abu Hanifah ni iman dia tak stabil. Bagi bila kita mengaji akidah bahawa kita tak, iman yang stabil ni iman yang mana? Kalau Allah kata dia turun, kita tukar rahmat dia turun, yang tu bagus sekali. Abu Hanifah kata Tuhan turun, bukan rahmat dia turun, itu tak stabil. Tapi sampai hari ini semua orang mengajar buku itu. Tuhan tak turun, rahmat dia turun, mana boleh Tuhan turun, nanti arah kosong. Sangat syaitan merosakkan kepala manusia. Tetapi tengok macam mana kita beriman hadis ini. Tetapi menetapkan yang sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tetapkan hadis ini macam Nabi. Nabi yang kata. Nabi yang kata. Betul lah Nabi kata, tapi kita kenalah ulang sikit. Tak jujur. Iman saya tak jujur. Berbicara iman itu adalah lafaz dengan lidah, yakin dengan hati, beramal dengan perbuatan, sudah tidak jujur. Sudah tidak jujur. Bermati-mati mempertahankan itu. Wah, itu bukan daripada Nabi. Tengok Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Ibn Khuzaimah
dia lebih awal daripada Abu Osman Sabuni. Abu Osman 449, Ibn Khuzaimah dia wafat pada tahun 311 Hijrah. Dia lagi senior. Dia kata apa? Dia ada kitab yang bernama Kitab Tauhid. Dia ada kitab besar nama Sahih Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah ni orang besar. Dia kata apa? Dia kata pembahasan tentang khabar-khabar yang benar sanadnya, sahih penumpangannya telah diriwayatkan oleh ulama Hijaz, Iraq dari Nabi SAW tentang turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia, langit yang terendah pada setiap malam, yang kami akui dengan pengakuan seorang yang mengaku dengan lidahnya, membenarkan dengan hatinya, serta meyakini keterangannya yang tercantum di dalam khabar-khabar tentang turunnya Allah Azza wa Jalla, tanpa menggambarkan kaifiatnya bagaimana, kerana Nabi SAW tidak menggambarkan kepada kita tentang cara turunnya Khalik pencipta kita ke langit dunia, dan beliau SAW hanya memberitahukan kepada kita bahawa Rabb kita turun. Sementara itu Allah Azza wa Jalla dan Nabi SAW tidak menjelaskan bagaimana cara Allah turun ke langit dunia. Oleh kerana itu kita menyatakan dan membenarkan apa-apa yang terdapat di dalam khabar-khabar ini perihal turunnya Rabb, tanpa memaksa diri membicarakan sifat dan kaifiatnya, sebab Rasulullah SAW memang tidak mensifatkan kepada kita tentang kaifiat turunnya. Tengok, akidah Ahlussunnah mudah, jelas, wadih, terang. Inilah yang benar. Kenapa kita kata Tuhan yang turun? Ibn Khuzaimah kata apa dia? Dia kata khabar-khabar yang sahih, yang benar, mesti kita terima dulu. Itu syarat. Itu adalah asas nombor satu. Kena tanya, yang kata Tuhan turun ni apa darjah dia? Sahih. Bila dah sahih, kena terima. Yang menyampaikan hadis-hadis yang sahih ni ulama Hijaz, ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Iraq. Mereka riwayatkan. Bukan satu ulama. Agama itu ada di Madinah, agama itu ada di Mekah. Dalam hadis Tirmizi, Nabi kata ulak selamat duduk dalam sarang. Demikianlah agama selamat duduk di sarang dia. Sahabat tanya, sarang agama di mana? Nabi kata Mekah, Madinah. Begitu. Mekah dan Madinah. Daripada situ orang-orang datang belanja, para sahabat keluar sampai ke Iraq. Maka banyaklah para ulama meriwayatkan hadis-hadis yang seperti ini. Kata Ibn Khuzaimah, apa dia kata kepada kita? Maka kerja kita mengakui riwayat yang sahih dengan lidah, dengan hati, dengan amal. Yakinlah dalam hati Allah turun. Sebutlah di lidah Allah turun. Jangan sebut rahmat itu. Kata Imam Nasafi dalam Aqidah Nasafiyah, dia kata apa nama? Dia kata tariqatul salaf aslam wa tariqatul khalaf ahkam. Dia kata beriman dengan jalan salaf, kamu selamat dunia akhirat. Beriman dengan cara khalaf, ini hanya nampak pandai dan bijak, tapi tak selamat. Nampak pandai lah. Pasal apa nampak pandai? Pasal Tuhan kata Tuhan turun. Orang Tanjung kata jora lebih. Dia tahu kata rahmat turun. Nampak bijak lah bila boleh cakap begitu, tapi tak selamat. Tak selamat. Orang paling selamat bila Allah guna perkataan qul, dia kata qul, dia selamat. Allah kata tabat, dia kata tabat, dia selamat. Allah kata rahmat, dia sebut rahmat, dia selamat. Yang tak selamat, Allah kata tabat, dia kata ludah, dia tak selamat. Nampak bijak tapi tak selamat. Macam mana Tuhan turun? Kata Ibn Khuzaimah, mana ada cara Tuhan turun dalam hadis itu? Pasal apa benda tak ada nak sembang? Nabi tak pernah cerita. Nabi nak cerita Tuhan turun, fokus tak situ lah. Kenapa menelur ni? Lalu setelah itu Ibn Khuzaimah pun
menyebutkan sejumlah hadis yang berisi keterangan tentang hal itu. Maka Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, maka dia pun menceritakan apa? Dia pun menceritakan hadis-hadis sokongan lagi. Di antaranya hadis Abu Hurairah. Ada yang berada di atas tadi ini pun disebut dalam kitab dia. Maka hadis-hadis yang memuat pengertian seperti ini banyak jumlahnya, banyak sekali, lebih daripada 28 sahabat beliau rawi kepada hadis. Ikhwan, ini berkenaan dengan iman kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah sampai menulis tentang hal ini, tentang hal tersebut secara khusus dalam bahagian kitabnya Syarah Hadisi Nuzul. Ibn Taymiyah kumpul hadis-hadis tentang Tuhan turun saja, dia buat satu kitab bersyarah. Dan di antara yang dikatakan dalam kitabnya, di antara perkataan Ibn Taymiyah ialah sesungguhnya pendapat yang menyatakan tentang turunnya Allah pada setiap malam telah tersebar luas melalui sunnah Nabi SAW dan para salafus salih. Siapa ada salafus salih? Para sahabat dan para ulama yang belajar dengan sahabat, mereka salafus salih, serta para imam ahlul ilmi dan ahlul hadis telah sepakat membenarkannya dan menerimanya. Ibn Taymiyah kata dalam kitab dia kata Allah tu hadis tadi kita baca tadi, Allah turun ke langit dunia, hadis itu diterima oleh semua sahabat, diterima oleh salafus salih, para imam, diterima oleh ahlul hadis, diterima oleh ahlul ilmi. Mereka terima hadis itu. Siapa yang berkata dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka perkataan itu adalah hak dan benar. Siapa boleh cakap macam Nabi? Itulah kebenaran, itulah hak, itulah kebenaran. Sekalipun dia tidak mengetahui tentang hakikat dan kandungan serta makna-makna. Sekalipun kita kata macam mana Tuhan turun, apa makna Tuhan turun, tapi kita berkata seperti Nabi kata Allah turun, kita kata Allah turun, itulah bahasa hak. Allah memuji bahasa ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Qawlan yang paling benar mengajak manusia kepada Allah. Ingatkan, angkatkan kalam-kalam Allah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Hadis yang paling baik adalah Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk paling baik petunjuk Muhammad. Al-Mustafa itu gelaran Nabi Muhammad. Al-Mustafa, Nabi yang terpilih ini, dia menyatakan Tuhan turun. Kita angkatlah kalimah yang hak. Apa dia? Sesungguhnya Tuhan turun, Allah Ta'ala turun. Itu yang Masya Allah. Saya ulang perkataan dia sikit. Sesiapa yang berkata dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka perkataan itu adalah hak dan benar. Sesiapa yang boleh kata macam Nabi kata, itu hak. Nabi kata duduk atas kubur, duduk atas bara api, terbakar kulit, terbakar baju lebih baik daripada duduk atas kubur. Hadis itu hadis Muslim daripada Abu Hurairah. Nabi kata lagu tu, kita pun kata lagu tu. Itulah bahasa yang baik. Bahasa yang batil yang mana? Memanglah Nabi kata duduk atas kubur macam tu, tapi bukan Nabi maksud duduk atas kubur. Sahabat dengar, sahabat faham begitu. Dia yang duduk tahun 2012 ni, dia faham begitu. Lepas tu dia kata bahasa dia apa? Bahasa Nabi apa dia? Isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Sahabat, Ja'far dah mati di Mu'tah, di Ma'rakatul Mu'tah, perang Mu'tah. Hampa semua ni pergi ke rumah dia, bagi dia makan, bagi anak-anak dia makan. Itu bahasa Nabi. Itu bahasa Nabi. Memanglah Nabi suruh buat lagu tu, tapi mana? Tapi Nabi pun tak larang dia buat kenduri kat kita. Ini bahasa munkar, bahasa batil, bahasa syaitan. Antum bayang ini tak boleh kembali kepada Allah dan Rasul. Mana? Macam mana? Bahasa hak dan batil orang tak boleh beza. Tak boleh beza. Apa itu hak, apa itu batil. Kita kata bahasa hak, dia faham hak dengan batil tu, dia faham atas wazan, atas pertimbangan akal dan manusia. Apa yang hak,
Yang hak itu apa yang orang ramai ni dah faham dan dah buat, itu hak. Yang batil apa yang datang menyelisih, yang berlawanan dengan orang ramai, itu batil. Sangat mudah dia faham hak dengan batil. Sedangkan malam ni kita belajar hak itu apa dia? Hak itu boleh bertutur seperti wahyu. Hak itu boleh bertutur seperti wahyu. Tuturlah seperti wahyu. Hak itu adalah hak. Anda cuba tengok muka surat yang kita baru lepas hari tu ni, iaitu muka surat berapa? Kita baru lepas. Itu muka surat 202. Itu adalah hadis daripada Abu Daud. Hadis ini hadis sahih daripada Jabir bin Abdullah. Itu hadis apa? Hadis Nabi kata, cuba tengok muka surat 202, hadis yang bawah sekali. Telah diizinkan bagiku untuk bercerita tentang sosok malaikat, tentang bagaimana malaikat itu, dari malaikat-malaikat Allah yang bertugas sebagai pemikul arasy. Sesungguhnya jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Nabi kata, uzina li an uhadditha an malakin. Hari ini diizinkan kepada aku cakap pasal malaikat. Sebelum ni Nabi tak cakap pasal malaikat. Abang kata ada. Macam mana tak abang lagi. Hari ini sampai masa Allah bagi izin aku cakap, bawa aku cakap. Apa dia? Malaikat itu daripada daun telinga sampai bau. Malaikat mana? Malaikat hamalatil arsy, yang jaga arasy, yang duk pikul arasy. Daripada daun telinga sampai bau. Kita sedingkai je kan. Malaikat tu dari daun bawah telinga sampai bau, Nabi kata jauh dia 700 tahun. Inilah bahasa yang hak. Maka orang nak percaya, orang dengar-dengar nak kelipuk mata, dia punya pesan, kita ungkaplah bahasa hak. Itulah hak. Dah Allah turunkan itu, itulah malaikat. Kita peduli apa orang terima tak terima. Mai orang putih, malaikat ada roda atas kepala. Setan ada tanduk doa, pegang satu kain. Subhanallah. Itulah batil. Nabi tak cerita roda atas kepala malaikat, Nabi tak cerita kepala malaikat. Nabi cerita daripada daun telinga dia sampai bau 700 tahun perjalanan. Dia tu besar mana? Dia tu besar mana? 700 tahun. Kira kalau Allah bagi kita umur 700 tahun, tak tengok muka dia lagi, duduk tengok angin daripada bawah ni ke bawah ni, tak tengok apa lagi. Dan tak celui mata ni dah tengok malaikat, tak celui. Dia nak berdiri di alam bintang mana? Kita tengok di hari akhirat, bumi yang sangat luas, bumi yang tidak ada sempadan. Akhirat ini akan diroboh langit dan bumi, akan dicipta bumi yang baru. Bumi itu yang besar hanya limanil mulk al-yawm la ilaha illa ana wahidul qahhar. Mola Tuhan. Limanil mulk al-yawm, siapa raja hari ini? La ilaha illa ana, tak ada raja malaikat aku. Wahidul qahhar, aku esa, aku gagah, aku hebat. Malaikat semua jadi kecil saja. Allah yang bagi. Bumi itu Allah akan tunjuk ke kita. Masya Allah. Macam mana? Allah akan arah malaikat heret neraka keluar daripada neraka yang naran talazza tu, yang kalau menyala tu, Allah arah malaikat heret neraka jomol keluar mat. Allah kata ini neraka. Wa burzatil jahimu liman yara. Kami bagi biji mata dapat tengok yang ni neraka. Oh, dahsyat. Jadi yang hak bahasa Nabi lah. Maka Nabi kata buat kenuri pada keluarga Ja'far, yang betulnya buat kenuri. Kita bila ada kematian, kita kata pada jiran, jom kita bagi mereka makan. Itulah bahasa hak. Bahasa mungkar, bahasa batil yang mana? Memanglah Nabi suruh kita. Dia mengaku tak? Dia kata betul-betul lah, betul lah. Betul-betul ni aku nak cerita kat hang Islam ni betul-betul ni. Hak kita duk buat ni semua salah tau. Dia mengaku. Tapi nak buat aku mana, dia kata.
Orang dah buat lama ada lagu tu, kita pun mau hormat juga orang pasal kita bermasyarakat. Itulah bahasa munkar. Itulah munkar, itulah batil. Maka mesti kembali pada bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul iman. Semoga kita belajar ni ikhwan, Allah bagi kepada kita jiwa yang hanif. Jiwa yang hanif. Apa dia jiwa yang hanif? Jiwa yang ketika dididik dia terdidik. Ketika diingat dia mengingati. Ketika diberi dia merasa untuk mengambil. Ketika ditahan dia ada rasa untuk menjauhi. Itu jiwa hanif. Semoga Allah bagi kepada kita. Kita dengar hadis-hadis Nabi, insya-Allah kita nak buat U-turn kepada Nabi itu. Orang dengar bertahan lagi, tak mau ikut hadis Nabi, nak bertahan juga. Subhanallah, jiwa dan jiwa yang anid. Kita nak hanif, bukan anid. Quran kata la tanu, jiwa yang ketat kepada. Ikhwan, tengok dia kata apa? Siapa yang berkata dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkataan itu adalah hak dan benar, sekalipun dia tidak mengetahui tentang hakikat dan kandungan serta makna-maknanya. Sebagaimana orang membaca Al-Quran tidak memahami makna-makna ayat yang dibaca, kerana sebenar-benar kalam adalah kalam Allah. Al-Quran sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia baca Quran, dia tak tahu makna pun, dia sedang mengungkap kalimah yang paling benar. Kita pun tak tahu Tuhan turun macam mana, tapi kita cakap macam tu. Itulah yang paling benar. Nabi SAW mengucap perkataan ini yang semisalnya secara umum tidak mengistimewakan seseorang atas yang lain, dan tidak pula disembunyikan dari seseorang. Sedangkan para sahabat serta para tabi'in menyebutkannya, menukilnya, menyampaikannya, meriwayatkannya di majlis-majlis khusus dan umum pula, yang selanjutnya dimuatkan dalam kitab-kitab Islam yang dibaca di majlis-majlis khusus maupun umum, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i dan semisalnya. Hadis-hadis macam ni Nabi sebut, para sahabat dengar, para sahabat sebut, para anak didik para sahabat dengar, mereka ucap di majlis-majlis, mereka tulis dalam kitab-kitab sampailah kepada kita. Maka jangan kita tolak. Imam Syafi'i berkata hari ini kita dengar perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata Allah itu ada, lawan tiada, mesti ada, tak boleh tak ada. Orang kata Imam Syafi'i kata. Lah nak tengok Imam Syafi'i kata apa? Ini ada dalam kitab Minhaj Imam Asy-Syafi'i fil Isbat Al-Aqidah. Imam Syafi'i menulis kitab Minhaj Imam Asy-Syafi'i, metod Imam Syafi'i fil Isbat Al-Aqidah, dalam dia nak mensabitkan akidah. Dalam kitab tu Imam Syafi'i kata wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'i dunya li khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i membaca hadis ni. Bahkan antara Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari ada sanad guru. Pasal itu banyak benda Bukhari tidak ambil daripada Syafi'i. Kenapa? Kerana Bukhari terus kepada guru Syafi'i yang masih hidup. Dia terus kepada orang itu. Maka dia tak perlu ambil sanad daripada Syafi'i. Di antara hadis Imam Syafi'i dengan Bukhari, mereka ada satu guru. Maka Imam Syafi'i juga seorang hadis. Apa dia kata? Dia kata bahawasanya Allah turun pada setiap malam ke langit dunia berdasarkan khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i, macam mana hadis Abu Hurairah tu kata Tuhan turun? Imam Syafi'i kata apa? Allah turunlah pada tiap-tiap malam. Kenapa? Kerana hadis Nabi kata Tuhan turun, dia turun. Yang kita berkata ini, kita di atas mazhab Syafi'i yang benar. Yang berkata rahmat turun, tak payahlah Pak Karim, tak payahlah Pak San. Kita sudah bau kemungkaran dalam ilmu. Maka nanti ada satu tugas besar